soalan berkaitan dengan penyata penyesuaian bank. Okey, kita baca soalan. Buku tunai perniagaan Usaha Jaya menunjukkan baki yang berbeza dengan penyata bank pada 31 Mac 2018. Berikut adalah buku tunai dan penyata bank pada tarikh tersebut. Okey, diberi buku tunai yang dibuat oleh perniagaan Usaha Jaya. Kemudian diberikan penyata bank yang dikeluarkan oleh Bank Awani Berhad. Okey. So, dia punya maklumat tambahan. Okey, ada dua. Soalannya, anda dikendaki mengemas kini buku tunai untuk bulan Mac 2018. B. Menyediakan penyata penyelesaian bank pada 31 Mac 2018. Okay, langkah pertama untuk kita nak selesaikan soalan ni, dekat maklumat tambahan tu, kita kena pasti maklumat di buku tunai yang perlu dibuat pelarasan. Okey. Maklumat tambahan yang pertama ialah cek bernombor 185682 yang dikeluarkan kepada Asri Enterprise dicatatkan dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. Okey, biasanya buku tunai yang mengalami kesilapan. So, kita ambil 185682. Okey, dekat buku tunai ni, kamu boleh highlight 185682, kamu highlightkan. Kemudian di penyata bank, kita cari 185 nombor cek ni, 185682. Okey, kamu highlightkan juga dekat penyata bank. Okey. So, kat sini dia mengalami kesilapan. Okey, kalau perasan dekat buku tunai dia rekod 650, tapi dekat penyata bank dia rekod 560. Okey, maksudnya kat sini kesilapannya berlaku di buku tunai. Okey, biasalah soalan mesti kesilapan berlaku di buku tunai. Okey, so kat sini kita lihat sebelah kredit ni terlebih rekod. Okey, terlebih rekod. Okey, 650 tolak 560. Okey, 650 tolak 560. Okey, jawapannya ialah RM90. Okey, RM90 ni maksudnya di sebelah kredit buku tunai ni terlebih rekod. Okey, terlebih rekod. Okey. Okey, yang tu kita abaikan dulu. Okey, kita tengok maklumat tambahan yang kedua. Cek yang diterima pada 29 Mac dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Cek ni berada di buku tunai. Okey, kita cek yang 29 Mac. Okey, so dekat 29 Mac ni adalah Syafinas. Okey. Awak perasan di sebelah debit tu ada nama dia Syafinas. Okey, kamu boleh highlightkan. Okey. So, kamu boleh tulis kat situ cek tak laku lah. Okey, CTL. Okey. Kalau sebut rujuk penyuruh bayar, okey, itu menunjukkan cek tak laku. Selesai langkah pertama. Okey. Yang kedua ialah kita kena kenal pasti nombor cek yang lama. Okey, nombor cek yang lama ni maksudnya perniagaan telah membuat pelarasan pada bulan yang lepas. Okey. So, macam mana kita nak tahu nombor cek yang lama? Kita rujuk buku tunai, nombor cek yang paling awal, okey, iaitu dekat buku tunai ni biasanya sebelah kredit 185682. Maksudnya kalau ada nombor cek yang sebelum tu di penyata bank, kalau ada kita abaikan. Okey. So, kita tengok kalau ada sebelum nombor 82, okey, kita cek. Okey, contoh satu kat sini ialah cek 185681. Maksudnya sebelum nombor 82 lah. Okey. So, ni dianggap sebagai nombor cek yang lama. Maksudnya dia dah dibuat pelarasan. Okey. Tak perlu ambil kira ni, maksudnya kita potong saja. Okey, potong saja.
Okey, cek lagi kalau ada nombor cek yang selain pada ni. Kalau ada, okey, kita ada perasan pada 21 Mac, okey, ada lagi nombor cek. Okey, pada 21 Mac, okey, cek 185680 juga nombor cek yang lama. Okey, kita potongkan saja. Okey, bila kita dah tanda nombor cek yang tak berkenaan, okey, pada buat pelarasan kita dah tanda. Okey, kita semak amount yang sama. Okey, kalau debit buku tunai, kita kena rujuk sebelah kredit penyata bank. Okey, kalau kredit buku tunai, kita kena rujuk bahagian debit penyata bank. Okey, kita tengok bahagian debit buku tunai. Okey, ada nilai 940. Okey, kita cek dekat kredit penyata bank, ada nilai 940. Maksudnya, okey, kita boleh tik lah. Okay, ada nombor yang sama ni, kamu hanya tik sajalah. Okay, ada nombor sama. Okey, 9100. Okey, kita cek dekat buku tunai dengan penyata bank, ada nilai yang sama. Okey, maksud nilai yang sama ni maksudnya selesai lah, maksudnya tak ada masalah lah. Okey, apa yang kita deposit, maksudnya apa yang kita bank inkan dalam bank, bank pun dah rekod. Okey, tu dah selesai. Okey, seterusnya hasilina 1450. Okey, kalau ada, tandakan. Okey, tandakan. Seterusnya ialah 3640. Okey, kita cek tak ada nilai ni, so kita abaikan. Kemudian MUIS 2375 dekat buku tunai penyata bank pun ada, so awak tanda. Kat sini pun awak tanda. Okey, selesai bahagian debit buku tunai. Okey, kita tengok bahagian kredit. Bahagian kredit buku tunai, kamu kena rujuk bahagian debit penyata bank. Okey, kat sini bahagian kredit ada baki BB. So kita yang ni tak perlu tak perlu diambil kira dulu. Kita ambil yang selain pada maklumat bagi BB. Okey, Asri Enterprise kita highlight tadi, maksudnya dah ada maklumat tambahan. So kita abaikan dulu. Okey, 1800. Okey, kita cek bahagian debit penyata bank. Kalau ada, awak tanda. Okey, ada. So awak tanda. Okey, ada. Okey, seterusnya adalah 960. Okey, ada dekat buku tunai. Okey, dekat penyata bank pun ada. Okey, seterusnya ialah 1720. Okey, dekat penyata bank pun ada. Okey, tanda. Okey, kat sini pun tanda. Okey, seterusnya 1060. Okey, dekat buku tunai penyata bank pun ada, tandakan. Okey, tandakan. Seterusnya 3400. Okey, dekat penyata bank ada, so tandakan. Okey, lepas tu gaji RM500. Okey, tak ada, so abaikan. 730. Okey, dekat penyata bank ada nilainya. Okey, dekat nombor cek tu pun adalah nombor cek yang sama, tanda. Okey, so kat sini yang tanda ni maksudnya tak ada masalah. Okey, so yang tak tanda saja yang kena buat pelarasan. Okey, seterusnya so kita dah boleh mula buat soalan. Okey, soalannya ialah mengemas kini buku tunai untuk bulan Mac 2018. Okey, kita kena pakai ledger lah. Kena tulis nombor soalan. Okey, A. Okey, tulis buku tunai. Okey, dalam kurungan kemas kini. Okey, macam biasa mesti ada tulis tarikh.
Mula-mula kita kena dapatkan baki bawa ke bawah untuk buku tunai. Kita kena ambil baki yang paling terkini. Kat sini ialah baki buku tunai 5035. Kat sini baki HB, so dia akan jadi baki debit, baki BB. So kita kena tulis baki bawa ke bawah 5035. Tarikhnya kita tulis inilah Mac 31. Kemudian kita kena ambil maklumat di penyata bank. Maklumat di penyata bank. Untuk bahagian debit, untuk rekod di buku tunai bahagian debit, kamu kena rujuk di bahagian kredit. Di bahagian kredit penyata bank yang tak bertanda saja. Kat sini awak cek dekat bahagian kredit. Yang tak tanda hanyalah 250. So awak tulis 250 ni di bahagian debit. Tulis dividen. Kemudian di bahagian kredit buku tunai, kamu kena rujuk bahagian debit penyata bank. Bahagian debit penyata bank yang tak bertanda saja. Yang tak bertanda iaitulah insurans, charge bank, buku cek. Insurans ialah RM600, charge bank RM30, buku cek RM25. Bila dah selesai debit semua dah rekod, kamu kena ambil kira maklumat tambahan. Yang pertama, satu Roman cek bernombor 15 dan 82 ni Asri Enterprise, yang kita highlight tadi. 650 dengan 560. Kat sini kita dah kira 650 dengan 560 ni tadi ada perbezaan sebanyak RM90. Maksudnya dekat buku tunai kita terlebih rekod sebanyak RM90. Bila terlebih rekod, so kita kena tambah semula ataupun terlebih bayar. Duit yang terlebih bayar tu kita kena masukkan balik duit tu dalam buku tunai. So dia menambahkan buku tunai. Bila dia menambahkan buku tunai, dia akan rekod sebelah debit. So kat sini awak tulis bahagian debit Asri Enterprise. Awak kena tulis kesilapan. Kesilapan tadi ialah RM90. Dan satu lagi ialah cek yang diterima pada 29 Mac. Maklumat tambah yang kedua ni dipulangkan rujuk penyuruh bayar. Yang tadi kita highlightkan tadi, yang Syafinas ni bila berlakunya cek tak laku ataupun rujuk penyuruh bayar ni, so kita kena kreditkan semula. Syafinas ni kena kreditkan balik. Syafinas cek tak layan. RM630. So bila dah selesai maklumat ni, kita dah boleh kira lah. Dah boleh kira. Sedang satu baris.
Okey, macam biasa kira mana yang lebih besar. Okey, letak di bawah tu, di dalam garisan tu. Bahagian debit lebih besar iaitu 5375. Okey. Tolakkan semua bahagian debit. Okey, kita akan dapat 4090. So ni adalah baki HB yang baru. Okey, so awak tulis, jangan lupa baki BB 4090, baki bawa ke bawah. Okey, tarikh untuk sebelah kredit ni awak tulis Mac 31. Okey, so kita dah menjawab A. Okey, kemudian kita tengok soalan B, menyediakan penyerta penyusahan bank pada 31 Mac 2018. Okey, kamu boleh pakai ledger, okey, ataupun journal. Okey, kalau pakai journal dia dah ada garisan. Kalau ledger ni kita kena garis satu. Okey. Okey, so kita buat B. Okey, nama perniagaan, perniagaan Usaha Jaya. Format untuk penyerta penyusahan bank, kita kena ambil mula-mula sekali ialah baki buku tunai yang baru, iaitulah baki yang kita dapat tadi. So kena pindahkan. Okey, kalau baki itu debit, so awak tulis baki debit buku tunai. Okey, ambil maklumat yang kita dapat tu 4090. Okey, 4090. Kemudian formatnya ialah cek tambah, kena tambah cek belum dikemukakan. Okey, cek belum dikemukakan ni, okey, kita kena rujuk dekat buku tunai bahagian kredit. Okey, dekat buku tunai bahagian kredit, kita ambil yang tak bertanda saja. Okey, yang tak bertanda kat sini ialah gaji. Okey, so gaji ni awak kena ambil. Okey, tulis nombor cek. Okey, nombor cek untuk gaji ialah 185,688. Okey, RM500. Okey, ada satu saja, so kita dah boleh kira dah. 4090 ditambah dengan 500. Okey, awak akan dapat 4590. Okey, kena tambah untuk cek belum dikemukakan. Kemudian format seterusnya ialah kena tolakkan deposit belum dikreditkan. Okey, deposit belum dikreditkan ni kita rujuk di buku tunai bahagian debit. Okey, yang tak bertanda saja. Okey, yang tak bertanda saja. Okey, kat sini adalah jualan, iaitulah 3640. So awak tulis 3640 ni adalah jualan. Okey, awak tulis pindahkan oleh kerana ada satu saja, so awak tulis dekat ujung sekali lah. Okey, 3640. Okey, kali ni kena tolakkan. Okey, so gariskan
Okey, kita akan dapat 950. Okey, macam mana kita nak pastikan jawapan ni betul? Kita rujuk dekat penyata bank, dekat bahagian bawah sekali ni. Okey. Okey, sama. Okey. 950 apa yang kita dapat ni sama. Okey. So, awak tulis baki kredit di penyata bank. Okey. Baki Okey, itulah kita dah selesai menjawab B. Okey, itu saja kaedah untuk kita jawab penyata penyelesaian bank dengan mengemas kini buku tunai dulu, kemudian kita buat penyata penyelesaian bank.